Jadi berkaitan simptom Nat, ada tak nak tengok Nat ada orang yang macam dia risau dia lebih-lebih ataupun tak nak campur orang. Dulu dia okey je. Tiba-tiba dah tak nak campur orang pula dah. Kan? Kita pula Tak, so sentak far pula. so far tak adalah. Cumanya saya rasa selalunya sebelum ada pandemik ni, wanita yang selalu diangkat yang kata wanita ni selalu fikir terlebih jauh, overthink kan. Tapi sekarang ni bila dah dalam kepayahan kita kata menghadapi wabak ni, semua orang pun dah ada penyakit yang sama. Kita ada masalah overthink, memikirkan benda yang belum terjadi lagi. Dan kadang-kadang terlebih-lebih fikir kan, yang membuatkan kita runsing sampai takut nak hadapi masa depan, apa yang mungkin terjadi next day. Kita jadi tak nak lah, kalau boleh nak duduk rumah kan, takut, terlebih-lebih takut. Macam saya sendiri, saya sebabkan isu pandemik ni, saya punya takut nak keluar rumah tu sampai kan nak pergi pintu lift pun takut. Itu pun antara tanda-tanda awal anxiety tau. Kalau kita terlampau berfikir terlebih-lebih. Kalau ingat kan hari tu KKM ada keluarkan satu macam survey ke apa kan, yang kita kena klik pada jawapan untuk check whether kita ada anxiety atau tidak tu. Anxiety saya boleh tahan tinggi juga. Anxiety ni salah satu yang saya boleh nampak pada diri sendiri juga, walaupun saya pun dia tak teruk, tapi salah satu yang doktor disebutkan adalah bila kita buat perkara sesuatu tu, kalau rasa macam stres, jantung kita akan jadi laju dan kita akan mula berpeluh atas bibir ni, berpeluh. Lepas tu cepat rasa pening, rasa macam cepatlah nak sudahkan benda ni, rasa macam serabut. Macam tu lah perasaan dia. Sebab ada perkara yang tak selesai lagi ke ataupun betul. Rasa macam tak, masa ni tak cukup. Macam tu. Untuk saya lah, saya rasa macam masa ni macam tak cukup. Saya nak buat 2-3 benda sekaligus. Lepas tu rasa kecewa kalau tak dapat buat. Walhal benda tu tak ada apa pun. Macam tu. I see. Jadi penonton semua, saya sangat setuju dengan Nat. Nat punya simptom katanya cuma dia tak teruk, dia mild orang kata kan. Ataupun very mild. baru macam tu masa terlalu sibuk dan sebagainya. Cuma betul masa zaman pandemik ni ada ramai yang terjejas. Jadi kita pun kadang-kadang kita nak kena ambil tahu juga pasal diri kita. Siapa lagi nak ambil berat pasal diri kita? Kalau kita ada rasa macam penuh dan rasa berdebar-debar tu kan, jangan buat tak tahulah, maksudnya kita kena belajar. Jadi kejap lagi round keempat kita nak tengok macam mana kita nak tangani. Sebelum tu kita tanya dulu Ustaz. Ustaz, apa simptom-simptom yang dari segi Islam ataupun dari segi dakwah ni, apakah macam Nat tadi cakap dulu wanita aja, sekarang lelaki pun ada, dua-dua ada, siapa yang bekerja tak bekerja, overthinking belum terjadi, kita banyak fikir kan. Dan kita lebih kepada ketakutan. Jadi Ustaz, boleh tak olah sikit Ustaz? Ulas. Beberapa hari yang lalu, saya ada ditelefon oleh beberapa orang-orang yang dia menyatakan diri dia nak bunuh diri. Kalau dilihat dari sudut fizikalnya, kita lihat orang ni tak mungkin bunuh diri lah. Kan? Tapi dia menyatakan begitu kerana suasana yang sedang melanda kita sekarang ni membuatkan dia rasa takut untuk terus hidup. Bahkan ada yang kata, saya dah rasa tak minat nak hidup. Jadi itu adalah dia punya bibit-bibit permulaan untuk mereka melakukan secara fizikal ketakutan yang melampau yang ada dalam diri mereka masing-masing. Baiklah, kalau kita tengok ketakutan yang melampau ni dalam masalah perbahasan ilmu tasawuf kan, yang mana dalam Islam kita disuruh untuk belajar ilmu ni, dia adalah ketakutan yang digolongkan dalam kategori sifat-sifat yang negatif. Dalam bahasa Arab disebut sifat madhmumah. Sifat madhmumah ni adalah sifat yang dikeji oleh Allah dan Rasul. Jadi kalau sekiranya ketakutan itu melampau sehingga menyebabkan dia melanggar perintah Allah dan juga dia meninggalkan segala perintah dan melanggar segala larangan Allah, maka itu adalah ketakutan yang membawa dia kepada kekejian. Sedangkan dalam masa yang sama, untuk kita jadi seorang yang berjaya di dunia akhirat, kita kena ada dua perasaan. Satu khauf, satu raja. Satu takut, tapi disertakan dengan harap kepada Allah. Jadi takut kepada Allah membuatkan kita mendekatkan diri kepada dia. Harap kepada Allah membuatkan kita berusaha untuk bagaimana boleh dapat dia.
Jadi kat situlah ada satu ayat yang saya tengok ayat ni sebenarnya jadi azimat lah, tangkal lah untuk saya kan, untuk saya kongsi dengan keluarga saya apa semua kan. Okey, dia sebagai satu benchmark, kayu ukur untuk kita kenal diri kita siapalah sebenarnya kan. Allah sebut dalam surah Yunus, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Bermaksud ketahuilah, sesungguhnya para kekasih Allah ni dia tidak ada kebimbangan. Kebimbangan tu ketakutan yang tidak baik yang saya sebut tadi, yang melampau terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Ada dua benda yang dia sering berganding. Takut dan dia berduka cita. Yang akhirnya dua ini bila dicampurkan, resipi itu akan membawa kepada putus asa. Bila putus asa dah merajai dan menguasai diri orang tu, dia akan berakhir dengan tindakan-tindakan yang pelik seperti bunuh diri. Para kekasih Allah itu orang-orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertakwa. Jadi maknanya kat sini, dia punya solution dia ialah kita kena usahakan untuk mantapkan iman kita sampai kita mendapat level orang-orang yang bertakwa. InsyaAllah itu semua jadi kecil punya hal. Wallahualam. InsyaAllah. Jadi tadi khauf dan rojak. Bukan rojak dekat mamak tu Ustaz Bukan rojak mama. Iaitu takut campurkan dengan harap. Ya betul. Takut maksud saya, betulkan kalau saya salah lah. Maksudnya kita takut tu normal, semua orang takut. Tapi kita takut, kita channelkan ke tempat yang betul, iaitu takut pada Allah. Betul. Dan mengharapkan kepada Allah. Ya betul. Okey, sekejap lagi kita sambung. Saya ada soalan ni Ustaz. Macam mana kalau kita tengah risau, tengah berduka cita, macam mana kita nak buat dan tangani? Itu round ke seterusnya. Jadi untuk pengetahuan penonton-penonton semua, saya pada malam ni bersama Nat Zainal dan Ustaz, kita nak alu-alukan kepada anda semua soalan. Dan bukan sahaja anda boleh bertanya soalan, kita bagi pula hadiah. Kita bagi hadiah. Satu, of course lah, Audela Taja malam ni kan. Jadi kat belakang saya ni kalau boleh nampak, kita ada Audela Multi 17 untuk detox. Dan juga Audela Mocha Fit. Ini kopi sedap, rasa dia memang orang rasa terpikat. Ini high class punya kopi, rasa dia. Tapi boleh detox, boleh turun berat badan. Dan juga skins ni untuk kesihatan dan kecantikan kulit. Ini tiga-tiga kotak ni kita bagi free kepada yang bertanya. Jadi teruskan dengan soalan-soalan anda. Dan kalau anda rasa nak ajak kawan-kawan, ada persoalan, silakan kita tanya kepada Ustaz dan juga Nak Zainal pada malam ni. Alright, so kita teruskan. Jangan tak soal, sila teruskan soalan. Admin saya akan tengok dan pilih. Okey, round keempat. Ini masanya. Ramai yang dah komen pada awal-awal lagi. Kita belum buka cerita, round pertama dia dah komen dah. Dia ada simptom-simptom dan tersebut dan sebagainya. Jadi round keempat ni kita nak tengok apa usaha-usaha untuk kita tangani. Mungkin dah ada Ustaz sebutkan sedikit, tetapi kita nak dengar juga daripada pengalaman sendiri. Kita boleh ajukan soalan apa kata sesi ni kepada Nat Zainal dulu. Nat, macam mana Nat? Kalau Nat kata tadi ada simptom-simptom, kan mungkin ada juga kenalan-kenalan ke dan sebagainya. Mungkin ada pernah tengok pengalaman kita dalam industri. Kita tak, apa saya industri, kita tak bersorangan. Kita ada bergaul dengan orang kan. Jadi kita tengok kawan-kawan kita apa yang dia buat. Okey. Silakan. Dan kawan-kawan tu saya tak tahulah, tapi macam saya sendiri bila kita rasa dah rasa macam terkurung dalam rumah sendiri, saya sebenarnya saya tak mau terbawa-bawa sangat perasaan tu kan. Dan kawan-kawan saya pun pelakon-pelakon lain pun ramai dah jadi suri rumah, ada anak. Jadi kita prioritizekan anak tu. Kita nak kebahagiaan dia kan. Jadi kita kena manage perasaan, kawal perasaan tu dengan baik. So apa yang saya dan suami saya buat, jadi kita macam Tuan Yusof sendiri tengok, kita involvekan anak dalam pekerjaan kita. Kita record video yang kelakar-kelakar supaya dia pun happy. Dan sekarang ni salah satu saya rasa, macam mana nak cakap kira ada dalam setiap keburukan tu akan ada kebaikan, betul tak? Dalam keburuknya pandemik ni, hikmah dia adalah ramai kawan-kawan saya, rakan-rakan lakon saya, kita sekarang ni mula banyak masa bersama keluarga dan kita boleh balik muhasabah diri. Selama ni mungkin kita tak cukup ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, so kita bertingkatkan usaha kita mendekatkan diri dengan Allah. So kita orang ada group
kelas mengaji sendiri. Kita belajar balik dari awal, lengkapkan diri. Dan kita orang ada grup mengaji yang ketua kelas kami adalah Nabila Huda. So everyday kita akan ada kelas kitab dan bacaan Ini Quran. sedap-sedap ni baca ni masing-masing. Maklumlah Tak soal adalah. sedap. Kita semua belajar dari bawah. Jadinya apa yang saya rasa saya tak nak nampak benda ni semua negatif je. Sekarang-kurang ni saya waktu ni lah saya nak musabah diri. Selama ni Allah bagi kita bebas terlepas. Aku tak ingat pun kan. Waktu-waktu yang patutnya kita serahkan pada dia, kita gunakan untuk benda-benda lara je. So bila dah ada kat rumah terkurung ni baru nak ingat. Jadinya baguslah waktu-waktu macam ni kita perbaiki diri. Jadi orang kata kiranya macam penyucian jiwa jugalah. Belajar balik Quran kan. Lepas tu banyakkan masa dengan family. Time ni lah nak masak untuk suami, macam tu. So saya tak nak fikir sangat benda-benda negatif tu. Kalau awal-awal dulu saya cakap bila lah saya nak kerja ni kan. Jadi nak marah aja. Tapi kalau saya marah-marah nanti anak saya tak happy. Jadi saya kena distract perasaan tu, baik kita buat benda lain. Macam tu. Alright, subhanallah. Ini daripada kata inilah topik yang kita tunggu-tunggu juga Ustaz dan sebab saya sentiasa percaya hiburan dan pendidikan kena selari. Macam Nat tadi disebutkan macam mana ditangani, tapi bukan sahaja dia bagi dia idea kepada kita. Dia buat rekod lakon libatkan anak sekali. Memang saya tengok selalu dia libatkan anak dia. Yang bestnya yang baby tu pun kena berlakon sekali. Supaya tak ada rasa yang terpinggir. So kurang-kurangnya dia rasa adalah aktiviti dia dekat rumah. Sebab kita bukan rumah landed, kita rumah kondo. Nak bawa kat bawah memang tak boleh. Community marah. Jadinya kita kena buat sesuatu supaya dia ada aktiviti. Kalau tidak kesian dia. Nanti dia yang murung, saya lagi murung. Bayangkanlah anak yang kecil tu pun kita kesian kan. Yang besar-besar tu yang menghadap laptop, komputer setiap hari kelas saja kan. Betul. So ini mungkin penonton-penonton boleh jadikan orang kata sebagai tips untuk kita semua, bukan anda semua saja, tapi saya sendiri pun. Saya tak pernah terfikir juga pasal benda ni untuk buat aktiviti yang berkaitkan dengan mereka sekali kan. Dan satu lagi yang saya bangga dan kagum dengan sahabat saya ni Nak Zainal ni kan. Dia siap ada kelas mengaji dengan bersama rakan-rakan dia, rakan baik dia kan. Tapi bukan saya lah pencetusnya. Kan terima kasih kat Nabila Huda lah sebab dia yang create semua kan. Alhamdulillah. Sekarang-kurangnya pandemik ni kita dah tahu kita pun makin berusia. Jadi mungkin inilah time kita untuk kembali. Biasanya minta maaf Ustaz. Ya. Okey, tadi ni sekejap. Nak dah okey nak? Okey, alhamdulillah. Okey. So kita sambung dengan kita punya round yang keempat. Tadi untuk penonton-penonton yang mungkin baru masuk, topik kita pada malam ni lah berkaitan dengan mental health ataupun kesihatan mental. Jadi rupanya ramai yang ingin tahu dan bercerita pasal benda ni. Lihat sajalah pada komen-komen. Sabar. Yang kata yang lag tu minta maaf bukan anda punya line yang problem. Biasalah live technical ni kan. Tapi inilah cabaran kecil yang kita kena hadapi. Okey, round keempat ni kita nak ke arah cara tangani. Yang baru mungkin masuk tak dengar tadi, cara Nat sendiri tangani ialah dengan sangat special, dia libatkan anak-anak dia. No wonder lah masa live pun dilibatkan anak dia kan. Jadi kita bukannya, biasa kalau mak-mak ayah dulu kan, kita jangan kacau kan. Kita tengah buat kerja, kita marah anak kita dan sebagainya. Dia stres, kita lagi stres. Apa kata kita libatkan macam Nat Zainal yang tunjukkan demo ni? Wah, nampak tak bahagia dia. Kan? Ustaz pula sebagai menjawab kepada kita punya cara untuk tangani jika adalah simptom-simptom tersebut. Silakan Ustaz. Okey, saya cukup tertarik dengan cara Nat atasi masalah tu dengan melibatkan keluarga. Kalau saya daripada apa yang Nat cerita tadi tu, benda itu sebenarnya ada dalam Quran. Di mana Allah sebut qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi perjuangan kita ketika mana kita sedang diuji dengan pandemik dan apa-apa ujian sekalipun, kita kena beri keutamaan bagaimana kita boleh mengepung ahli keluarga kita ni supaya mereka berada dalam keadaan yang stabil, dalam keadaan yang tak tergugat dengan ujian-ujian yang datang. Jadi maknanya kaedah pendekatan secara teknikal yang nak buat tu, itu sangat baik dan sangat bagus. Mungkin setiap keluarga caranya berbeza. Diajak masak contohnya kan, diajak pergi kebun,
yang terdekat, diajak jaga kambing. Tapi maksudnya penglibatan diri dengan anak-anak dan keluarga satu cara yang sangat-sangat bagus, dan itulah hikmahnya kenapa kita dipandemikkan oleh Allah, supaya kita dapat menguatkan dan mengukuhkan balik kita punya hubungan kekeluargaan. Tapi ada satu kaedah, disebabkan tajuk kita berkaitan dengan mental, ada satu kaedah yang bagi saya ini menjadi satu rahsia bagaimana seseorang tu dilihat berbeza dengan orang lain ketika berhadapan ujian. Jadi cara ni kami dapat daripada guru-guru kami, para syekh-syekh kami, dia ajar, dia kata bagaimana Nabi, bagaimana Rasul, bagaimana ulama-ulama terdahulu mereka menghadapi masalah ni. Kalau kita tengok, Nabi sebut orang yang paling teruk ujian dia dalam dunia ni, nombor satu, ranking dia adalah para Rasul dan Nabi. Tak ada siapa yang boleh kata dia punya ujian yang paling teruk. Paling hebat diuji, Rasulullah kata para Rasul dan Nabi. Kemudian para wali-wali Allah. Dan kemudian orang-orang beriman, dan kemudian mengikut iman masing-masing. Maknanya kita ni di level yang bawah. Okay. Jadi bila kita tahu hadis tu, kita akan letak dalam mindset kita. Letak baik-baik, faham baik-baik, renung baik-baik. Oh, rupanya aku ni bukan orang yang paling banyak masalah. Jadi kat situ kita dah agak lega. Sebab kita tahu Rasulullah lagi teruk diuji. Okay. Kita kena tanam benda tu dulu dalam mindset kita supaya mental kita sihat. Yang kedua, kita kena letak dalam mental kita setiap hari Nabi kata kalau dalam kubur nak selamat kena baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Ini jugalah yang diamalkan oleh kita saudari kita almarhumah Sarah, Sarah sahabat artis kita. InsyaAllah beliau direzekikan husnul khatimah oleh Allah. Jadi bagi mereka yang beramal dengan surah Al-Mulk ni, dia akan ada satu kekuatan di mana kat situ Allah dah bagi tahu dah. Kenapa Allah jadikan ujian, Allah jadikan hidup dan mati, tujuannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak test kita, siapa di kalangan kita yang paling best dalam segi menyelesaikan masalah. Contoh. Okey, bila dalam ayat ni dihuraikan lagi, maknanya stres ataupun pening. Kita cerita pening bila sebut stres, pening kan? Stres tu pening. Pening tu ataupun stres tu, ujian tu satu keperluan. Kita kena letak di satu keperluan. Jadi kalau kita letak di satu keperluan, dia agak ringan sikit lah kita punya otak. Sebab bila kita pening, dekat situ bila kita sabar dan redha, maka kita akan dapat peningkatan. Sama juga kalau kita tengok bagaimana orang nak mendapatkan batu permata, dia kena ketuk. Garu, kalau tengok garu, kita nak dapat minyak 3 ml harga 1,000 lebih, dia kena ketuk dengan paku, dia kena cocok, dia kena disakitkan pokok tu, baru dia akan keluarkan satu hasil yang marvelous, yang power. Begitu juga manusia yang kejadiannya kompleks ni, dia kena diuji. Baru akan keluar satu bakat, satu kehebatan luar biasa daripada diri dia yang sama ni terpendam. Jadi benda-benda ni antara mindset yang perlu kita tahu, kita tanam dalam akal kita, insyaAllah lepas tu kita boleh go on lah dalam hidup kita. Itu perkongsian yang mukadimah kita lah, macam mana atasi masalah ni. Alright. Jadi cara berbeza-beza dengan setiap keluarga, tetapi konsepnya lebih kurang sama. Jadi kita memang appreciate sangatlah dengan perkongsian daripada Nat Zainal dan juga Ustaz Nazri pada malam ni.